Assalamualaikum dan hai. Nama saya Akilah binti Mokhtar. Hari ini kami akan mengupas dengan lebih mendalam tentang mengapa dan adakah benar bahawa golongan anti-vaksin ini merupakan golongan yang menolak ajaran ilmu sains. Pertama sekali, untuk memahami konteks vaksin, vaksin merupakan antara kaedah yang diguna pakai oleh manusia dan juga haiwan bagi mencegah sesuatu penyakit. Vaksin mengandungi sejenis antigen yang mempunyai fungsi untuk merangsang sistem imun tubuh terhadap jangkitan penyakit yang khusus. Disebabkan virus COVID-19 yang melanda seluruh negara ini, vaksin spesifik bagi virus ini iaitu COVID-19 telah diwujudkan bagi mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus ini. Namun, pencegahan penyakit daripada virus ini dilihat semakin sukar untuk dicapai kerana adanya golongan yang menolak daripada divaksin. Kesan buruk daripada ini adalah memudaratkan diri sendiri dan juga orang lain di sekeliling. Seterusnya, kita pergi pula kepada objektif kupasan isu kita pada hari ini, iaitu yang pertama, menggalakkan masyarakat untuk menuntut ilmu, terutamanya ilmu sains, untuk mengelakkan diri dari tergolong dalam golongan yang anti-sains. Yang kedua, memberi pendedahan kepada masyarakat tentang sebab-sebab wujudnya golongan yang enggan divaksin. Yang terakhir sekali, memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa vaksinasi tidak bercanggah dengan pegangan agama. Hai, saya Nurul Azrina binti Omar dan saya akan teruskan sebab mengapa kami percaya bahawa golongan anti-vaksin merupakan golongan yang anti-sains. Bagi isi yang pertama, kami mendapati bahawa golongan anti-vaksin tidak mempercayai segala kajian sains yang telah dilakukan ke atas vaksin. Khususnya dari segi pembuatan vaksin, fungsi, kepentingan dan kesan sampingan vaksin. Walaupun banyak kajian yang telah dilakukan oleh saintis bertaraf antarabangsa. Disebabkan oleh ini, masyarakat di sekitar mereka terkena tempias ekoran tidak mengaplikasikan konsep imuniti berkelompok. Sebagai buktinya, negara kita telah bebas daripada polio pada tahun 1998, namun satu kes polio telah didapati dan dikesan semula pada 8 Disember 2019. Oleh itu, jelaslah golongan yang enggan divaksin ini merupakan golongan yang anti-sains. Bagi isi yang seterusnya, golongan ini turut mempercayai ilmu sains daripada sumber yang salah dan tidak tepat. Ekoran daripada penyebaran maklumat palsu dalam media sosial yang berlandaskan kajian yang palsu dan tidak berwibawa. Disebabkan oleh itu, timbullah satu fenomena yang dikenali sebagai infodemik, di mana penyebaran fakta palsu mengenai virus yang dapat mencetuskan panik dalam sesetengah masyarakat. Sebagai buktinya, kajian pada tahun 1998 telah mengatakan bahawa penyakit autisma pada kanak-kanak terjadi adalah disebabkan suntikan vaksin. Walaupun tiada kenyataan rasmi mengenai kajian tersebut dan hanyalah didapati di dalam internet, segelintir ibu bapa yang risau akan kesejahteraan anak-anak mereka tidak mahu menghantar anak mereka untuk mendapatkan suntikan vaksin. Oleh itu, tercetuslah golongan yang enggan divaksin. Kemudian, bagi isi yang ketiga pula, golongan ini tidak mahu menuntut ilmu sains kerana mereka merasakan bahawa ilmu sains ini bercanggah dengan agama. Pertama, kita perlulah sedar dan yakin bahawa agama yang syumun sudah semestinya tidak dapat berpisah daripada sains. Namun begitu, golongan yang tidak mahu menerima sains ini sering menyebarkan berita palsu untuk mengukuhkan lagi pendapat mereka bahawa agama menolak sains. Mereka juga ada menyatakan tentang isu halal haram berkaitan dengan bahan ubatan vaksin tersebut.
Hal ini sudah semestinya akan menimbulkan keraguan atau was-was dalam penerimaan vaksin itu. Sesungguhnya, perkara ini tidak perlu dikuatiri lagi kerana ramai pihak agamawan telah pun memberi penjelasan atau hujah tentang kesucian vaksin ini. Seterusnya, setelah mengupas isi-isi dan fakta-fakta berkenaan isu kita pada hari ini, bagaimana pula dengan pendapat peribadi kami berkenaan isu ini? Pada pandangan saya, golongan yang menolak vaksin ini adalah golongan yang sangat paranoid ataupun mempunyai perasaan takut yang melampau. Mengapa mereka boleh berasa paranoid? Hal ini kerana mereka sering didedahkan dengan berita palsu yang pelik dan mengarut seperti wujudnya penyakit selepas vaksin dan bahkan boleh menyebabkan kematian. Pendedahan ini sudah semestinya boleh menakutkan ramai pihak yang kurang ilmu di dada. Mereka juga akan lebih terdorong untuk mempercayai teori-teori konspirasi karut daripada info-info vaksin yang sahih daripada pengamal perubatan sendiri. Kesimpulannya, janganlah kita menakut-nakutkan orang lain kerana ianya boleh membahayakan nyawa semua orang. Orang yang termakan dengan berita palsu ini mungkin seorang ibu, kakak ataupun seorang anak kecil. Jadi ciptalah sifat empati dalam diri kita sendiri untuk melahirkan generasi yang lebih bermutu. Setelah melakukan kajian terhadap golongan anti-vaksin ini, saya mendapati bahawa golongan anti-vaksin ini adalah golongan yang agak degil dan keras kepala. Kenapa saya berpendapat sedemikian adalah kerana golongan ini tidak mahu untuk mendalami atau memahami ilmu, terutamanya ilmu sains. Tambahan pula, golongan ini sering membuat spekulasi atau pendapat sendiri yang tidak berwibawa dan hanyalah berdasarkan kajian di internet. Misalnya mengenai pembuatan vaksin yang dikatakan terhasil daripada janin bayi. Oleh itu, golongan tersebut sering mempercayai berdasarkan pemahaman mereka sendiri yang hanya berlandaskan testimoni ataupun yang berkonsepkan konspirasi. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan ke atas golongan anti-vaksin ini, apa yang dapat kami simpulkan bahawa adalah mengenai vaksinasi yang merupakan salah satu usaha yang telah diwujudkan bagi mencegah dan menangani penyakit atau wabak berjangkit tertentu dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, pencegahan terhadap penyakit tersebut amatlah penting. Kenapa ia penting? Sudah tentulah bagi menamatkan penularan wabak COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada waktu ini. Oleh itu, golongan anti-vaksin perlulah mengubah persepsi mereka mengenai vaksin supaya mereka akan menerima suntikan demi kesejahteraan dan kebahagiaan negara kita. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.